Merdeka! 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 Jalur gemilang berkibar megah, lambang perpaduan seluruh negara. Membilang detik hari bersejarah, sambutan Hari Kebangsaan semakin dirasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton Nona. 3 hari lagi, seluruh rakyat Malaysia bakal meraihkan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-65. Paparan istimewa Nona minggu ini, kami raikan kisah inspirasi seiring dengan sambutan Hari Kebangsaan. Cinta dan kasih sayang tanpa sempadan agama. Satu orang Cina hantar budak pergi mengaji. Dia cakap, saya menangis. Saya cakap, asal awak menangis? Dia cakap, saya tak pernah tengok lah. Kawasan kampung dah tak ada dah. So pihak pengurusan dia orang cetus idea nak bagi generasi akan datang untuk kenal apa itu kampung, macam mana suasana kampung di dalam kawasan bandar. Memuliakan guru bak keluarga sendiri, kisah Nona selepas ini. Dikenang sebagai bapa kemerdekaan, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj antara tokoh negara yang penting dalam memperjuang kemerdekaan tanah Melayu. Sebagai memperingati sebahagian kisah dan sejarah negara, Memorial Tunku Abdul Rahman Putra menjadi lokasi siaran Nona minggu ini. Berada di residensi Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra, pastinya dapat mengimbau kembali nostalgia ketika Tunku mendiami kediaman ini bersama keluarga bermula 30 Jun 1956 sehingga tahun 1970. Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dikurniakan 2 orang cahaya mata, Tunku Ahmad Nerang Putra dan Tunku Khadijah. Baiklah, bagi memulakan paparan yang cukup manis dalam Nona minggu ini, kami kongsikan kisah seorang nenek berbangsa Cina membesarkan cucunya yang beragama Islam sejak usianya 4 bulan. Berbeza agama dan kepercayaan tidak pernah menghalang mereka untuk hidup dalam harmonis. Nona menyingkap kenangan 26 tahun lalu, tanda kasih dan cinta Nyonya Popo membesarkan cucu kesayangannya, Fahira Nabila. Bagai menatang minyak yang penuh, dia dijaga dan diasuh nenek kandungnya yang berbangsa Cina. Sungguh tiada apa yang boleh meleraikan ikatan kasih buat cucu tersayang biarpun mereka berbeza bangsa, agama maupun budaya. Menginjak ke usia 78 tahun, Tan Guan Nio atau lebih mesra disapa Nyonya Popo berkongsi kisah hidupnya lebih 2 dekad lalu bersama Fahira. Saya hantar sekolah tadika kemasan. Ada orang dah cakap, "Aunty, lu jaga anak orang Islam kah?" Saya cakap, "Ya." Saya pun tak ada garanti boleh jaga anak saya. Masa tu kita tahu, kita kenal. Masa tu kita kenal manusia. Orang yang baik dengan kita secara ikhlas atau orang baik secara kita pura-pura. Kita tahu masa tu.
Dulu sebab mak dia pun orang susah. Lagi saya tengok macam tak syok saya angkat lah Fahira lagi umur 4 bulan. Pun macam anak lah saya bela dia. Ikhlas lah bela dia. Sebab tak ada masalah. Kita punya anak semua dah besar, tak ada kecil-kecil lagi kan. Budaya disanjung, agama dicunjung. Setiap sambutan perayaan diraih bersama sanak saudara. Biarpun hidup sebumbung, kewajipan agama masing-masing tetap menjadi pegangan. Inilah rutin tahunan keluarga Nyonya Popo. Anak saya yang mana Islam, semua balik. Kalau hari raya orang Islam, dia orang balik dia punya sebelah kampung dia. Bila hari raya tidak, semua Islam berkumpul sini. Tahun ke-1 saya kecil-kecil hantar dia pergi ngaji. Jiran ni, nombor 1, nombor 3. Dia punya abang datang duduk kat pintu. Hujan ribut petir, saya bawa payung, seret budak ni pergi mengaji. Dia balik, dia tanya, aunty mai sini. Asal? Saya menangis nanti, asal? Satu orang Cina hantar budak pergi mengaji, dia cakap. Saya menangis. Saya cakap, asal awak menangis? Dia cakap, saya tak pernah tengok lah. Kalau saya umur hidup, saya rakam awak punya cerita. Dia cakap macam tu, dia pun dah meninggal lah. Walaupun menjalani hidup bersama Nyonya Popo sedari kecil, Fahira merasakan dirinya begitu bertuah. Namun hubungan mesra berlainan agama dan budaya ini dianggap janggal bagi sesetengah pihak. Kehidupan Fahira mula menjadi tanda tanya kepada rakan taulannya. Diorang akan tanya, kau kat rumah makan apa, macam mana kau solat, kenapa nenek kau punya rumah ada tamlung, macam gitulah diorang akan tanya kita. So kita explain lah kat dia one by one macam mana. So lama-lama diorang pun faham. Diorang tahulah maknanya nenek ni jaga betul. Ada yang macam kawan-kawan semua okey je. Kadang-kadang kalau macam bab masakan kan, biasa ada orang, dia takut tahu orang bukan Islam masakkan untuk kita. Tapi bila kita dekat sekolah, kawan-kawan semua memang suka Popo masak. Memang sangat suka. Sebab diorang tahu Popo masak tak ada letak barang yang haram lah. Masak apa ni? Masak nasi lemak je. Nasi lemak? Siapa tolong? Suka makan nasi lemak? Suka sangat. Nasi lemak memang favourite for Popo. Dah kita persiap sama-sama, nanti kita dah masak makan sama-sama. Boleh, tak sabar apa nak makan. Sebenarnya, inilah antara aktiviti yang selalu Fahira dan Popo lakukan. Sewaktu masak macam inilah, mereka akan berkongsi cerita, berborak, meluahkan perasaan, lari daripada kesibukan seharian Fahira bekerja. Dan kalau nak tahu, Nyonya Popo lah yang ajar Fahira resepi-resepi masakan Melayu. Hebat betul Popo ni, kan Popo? Tak adalah hebat sangat, masak biasalah. Hebatlah tu. Cikgu masak. Nyonya Popo mempunyai 5 anak perempuan berusia antara 45 hingga 57 tahun, yang mana 3 daripada mereka beragama Islam. Dia yang pernah menerima anugerah Ibu Cemerlang 2015 di peringkat Negeri Melaka dengan rela hati mengambil tanggungjawab menjaga cucunya bersama mendiang suami yang telah pun meninggal dunia akibat denggi berdarah 8 tahun lalu. Dia jaga kita sama rata. Dia bagi kita didikan agama cukup. Walaupun kadang-kadang yelah, adalah orang kan, certain orang dia akan macam cakap you jaga anak Melayu, kenapa you bagilah makan tu kan, makanan tu. Bukan dia tahu pun, tapi nenek saya fight. Itu saya rasa happy, saya rasa macam terharu. Sebab itulah sekarang bila saya berkahwin dengan suami saya cakap dengan dia, bagi saya peluang, jaga nenek saya tak nak keluar rumah ni. Saya cakap macam tu. So sebab itulah saya kalau boleh saya nak balas jasa dia. Pelbagai onak dan duri sudah ditempuhi Fahira. Dia memahami setiap agama perlu dihormati. Bukan sahaja Nyonya Popo menghantar cucunya mempelajari agama Islam, malah Fahira juga biasa menemani nenek kesayangan dalam upacara keagamaannya. Saya hantar sekolah tadika kemasan. Ada orang datang cakap, aunty, lu jaga anak orang Islam ke? Saya cakap, ya. Saya pun tak ada garanti boleh jaga anak saya. Saya cakap, tak apa, saya cuba. Masuk dia dah Ikatan 3, ada lagi orang kacau. Dia panggil saya, photostat dia punya sijil. Saya photostat semua bagi. Dia cakap apa saya boleh bantu, saya bantu.
Okay, saya bagi. Bila saya bagi, dia cakap, oh nanti saya mau hantar budak ni asrama anak yatim. Saya cakap, cik apa pasal? Dia cakap, saya tak galakkan orang Cina jaga anak orang Islam. Saya cakap, cik, lu pergi tengok saya punya peti ais. Kalau ada barang haram, awak pergi pada agama datang sama saya. Saya ikut agama dia semua. Hantar pergi mengaji, hantar sekolah agama, hantar sekolah gapah. Saya jaga dia 5 tahun, saya dah ajar dia puasa. Mula-mula saya kasih dia setengah hari. 2-3 hari tambah sampai dia berjaya. Pagi dia tak boleh bangun kan. Saya dah siap masak. Dia tak boleh bangun, saya tak boleh rokong. Saya encang dia kat belakang, taruh dekat meja makan, saya suap dia. Bila suap dia, mata dia tutup, mulut dia buka. Diberi hidayah berhijrah ke agama Islam sejak 2 dekad lalu, Faridah Nurul Ain kagum dengan pengorbanan ibunya dalam membesarkan Fahira. Kenangan yang tak boleh nak lupa tu, masa Fahira mula nak sekolah. Saya sekolah agama. Mak telefon. Macam mana nak pakai tudung? Dia tak tahu nak pin tudung tu macam mana. Sebab dia tak lupa lah. Itu dia. Bila dia besar ni, rasa macam kita beranak kan. Rasa lega lah. Cik sendiri pun tak boleh buat lah macam mana. Popo pun dia, anak kita sendiri. Anak kita pun ada tak kata ke apa. Tak Fahira, 2-3 kali juga kata. Itulah, banggalah dengan dia. Sangat-sangat bangga. Syukur dan bahagia adalah perkataan yang tepat untuk menggambarkan kehidupan Nyonya Popo dan Fahira sekeluarga. Merasa cukup dengan nikmat bahagia yang dikurniakan, kehidupan Nyonya Popo dan Fahira tergambar sempurna daripada kacamata mereka. Nenek dengan atuk saya sangat struggle nak jaga, nak besarkan saya. Part yang paling susah sekali yang saya hadap, part yang susah saya hadap bila atuk saya tak ada, bila atuk saya meninggal. Masa tu ngam-ngam atuk saya baru lepas, saya lepas ambil SPM, atuk saya jaga sekolah, saya sekolah kat tempat yang sama juga. So ngam-ngam atuk saya meninggal selepas saya ambil SPM, dia tak sempat tahu result saya. So part situlah susah, cabaran kita orang. Sebab masa tu kita orang, saya dengan nenek saya sangat susah lah. Kita orang sangat macam jatuh. Masa tu kita tahu, kita kenal, masa tu kita kenal manusia, orang yang baik dengan kita secara ikhlas atau orang baik secara kita pura-pura. Kita tahu masa tu, kita rasa. Dan sampai satu masa saya dengan nenek saya jenis yang tak boleh menangis depan nenek saya. Sebab saya tahu kalau saya nangis, itu kelemahan nenek saya. Saya nangis, dia mesti nangis, macam gitu. So saya tahan sampai satu tahap, orang buat kita, saya tak boleh tahan. Saya cakap dengan dia, tak apa-apa, kita sabar, kita cari jalan keluar. Dan sekarang alhamdulillah, saya bersyukur. Saya sekarang happy dengan nenek saya. Saya bersyukur pada Tuhan. Bukan saya pandai jaga, tapi Tuhan, apa saya berdoa, Tuhan dah kabulkan. Kerana tanggungjawab saya dah habis, dia dah kahwin. Tak ada apa masalah lagi. Lain kali dia orang tak boleh cakap, ini orang Cina jaga. Tapi saya punya tanggungjawab dah habis. Sebab dia dah ada suami. Walaupun berbeza bangsa, agama dan budaya, kasih sayang dapat dijalin tanpa batas sempadan. Tan Guan Nio bukan sekadar seorang nenek, tetapi dialah ibu, teman, malah nyawa buat Fahira Nabila. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-65. Merdeka, merdeka, merdeka. Tanggal 31 bulan 8 57 Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka. Hai semua, saya Nabila Razali. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65 buat semua penonton Nona di TV3. Sempena dengan tema Keluarga Malaysia, teguh bersama, bela harap kemakmuran kita semua berkekalan buat selama-lamanya.
Salam Merdeka! Pada 18 Januari 1956, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman mengetuai rombongan ke London untuk berunding dengan kerajaan British mengenai kemerdekaan Tanah Melayu dan meyakinkan kerajaan British agar menetapkan tarikh kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. 20 Februari 1956, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra mengumumkan 31 Ogos 1957 sebagai tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Bandar Hilir Melaka. Laungan keramat Merdeka sebanyak 7 kali bergema di Stadium Merdeka Kuala Lumpur pada pagi 31 Ogos itu. Selepas negara mencapai kemerdekaan, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra menjadi Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Ini merupakan pejabat rasmi kerajaan dan juga dikenali sebagai pejabat kayu. Kisah inspirasi seterusnya adalah sebuah kisah yang mengangkat hubungan akrab seorang guru India dengan murid-muridnya yang berbilang bangsa dan agama. Tular di laman TikTok, guru yang bertugas di Sekolah Kebangsaan Kementah Kuala Lumpur ini sangat disayangi dan disenangi oleh murid-muridnya. Nona bawakan jalinan kemesraan Cikgu Gayatri Chandra bersama mereka. Kasih sayang tidak mengenal bangsa, rasa hormat tidak mengenal agama. Rutin setiap paginya adalah untuk mendidik anak bangsa. Bergelar pendidik sejak 3 tahun lalu, wanita berusia 27 tahun ini gembira dapat berkongsi ilmu dengan anak muridnya. Selamat pagi, Cikgu. Tular di media sosial, hubungan akrab antara Cikgu Gayatri berbangsa India bersama anak-anak muridnya berbangsa Melayu mendapat reaksi positif dalam kalangan netizen. Kisah Cikgu Gayatri Chandra Segaran menjadi simbolik perpaduan bangsa. Actually, saya upload video-video seperti ini sebab saya nak menunjukkan hubungan antara saya dengan anak murid saya lah. Lepas tu, saya juga impress dengan amalan-amalan baik yang ada dalam setiap individu murid-murid tersebut. Mereka ni baru berumur 7 tahun tapi cara mereka menghormati cikgu-cikgu dekat sekolah ini memang menyentuh hati saya. So I thought why we grab the opportunity, mengambil peluang ini untuk menunjukkan amalan baik ini masih ada dalam kalangan murid-murid di sekolah inilah. Tidak meletakkan jurang antara guru dan pelajar, Cikgu Gayatri menerapkan pendekatan yang mesra bagi mewujudkan keselesaan kepada anak muridnya dalam menimba ilmu. Sebagai seorang guru kan, kita kena tahu cara kita handle murid-murid. Sebagai contohnya cara berkomunikasi. Okey, saya sebagai seorang guru, saya selalu guna konsep bersahabat dengan murid-murid saya lah. Setiap guru ada pendekatan sendiri dalam melayan karena murid-murid. Dari pandangan saya melayan anak murid-murid saya tanpa mengira agama dan bangsa. Dan juga melayan murid-murid dengan adil dan saksamana tanpa mengira tahap pencapaian mereka. Okay? Percayalah kebolehan mereka.
jangan underestimate mereka, at the same time jangan overestimate. Kadang-kadang saya juga memberi ganjaran ke motivasi yang lebih untuk melayan sarana murid-murid dalam mengikut pendidikan abad ke-21. Biarpun memiliki ketegasan sebagai seorang pendidik, dia percaya konsep kasih sayang yang diamalkannya ketika mengajar dan berinteraksi berjaya memikat hati mereka. Cikgu Gaya belajar kita rajin-rajin dan Cikgu Gaya cantik. Esoknya ada matematik. Excited sangat. Cikgu Gaya, kalau dah siap kerja, Cikgu Gaya bagi hadiah. Kadang-kadang duduk senyap, Cikgu Gaya bagi hadiah juga. Macam-macam lah. Merentas zaman yang pantas berlalu, adat dan budaya harus sentiasa dipelihara, apatah lagi buat generasi hari ini yang berdepan dengan kemajuan teknologi tanpa sempadan. Tidak mengira kaum dan agama, Cikgu Manis ini dihormati seperti keluarga sendiri. Berpeluk salam, tanda sayang sudah menjadi kelaziman kepada mereka. Saya amat gembiralah terhadap budaya ini sebab salam peluk ini merupakan budaya yang baik dalam kalangan bangsa Melayu kan. So saya sangat gembiralah apabila generasi sekarang masih mengamalkan budaya ini. So saya pun rasa amat bangga anak murid saya sendiri mengamalkan budaya ini tanpa mengira kaum, bangsa dan juga berfikiran secara terbukalah. Hubungan erat yang terjalin antara Cikgu Gayatri dan para pendidik yang lain mempamerkan keharmonian sebagai sebuah keluarga. Tidak pernah menjadikan perbezaan sebagai halangan, setiap guru memainkan peranan dalam menjadi contoh yang baik kepada murid-murid. Apa yang diberdayakan oleh Cikgu Gaya ni sebenarnya adalah menjadi satu panduan yang telah ditetapkan di sekolah ni, iaitu kebersamaan ataupun keluarga, di mana kita mengekalkan trademark we are family, yang mana kita menitik beratkan pendekatan bersama dengan guru, bersama dengan rakan, bersama dengan ibu bapa dan juga bersama dengan anak-anak. Budaya ini sememangnya telah diamalkan daripada permulaan anak-anak hadir ke sekolah sehinggalah anak itu meninggalkan kawasan sekolah, seperti mana yang dipamerkan dalam TikTok yang diperlihatkan itu. Menyedari dirinya sudah menjadi perhatian warganet, setiap reaksi dan komen yang diterimanya diambil sebagai satu bentuk motivasi yang positif. Komen bagaimana guru yang cikgu yang penyayang lah, cikgu yang baik hati lah, ada jugalah cikgu yang tegas, cikgu yang garang, tapi yang itu normal sahaja kan. Lagi satu, apa yang saya telah dapatlah selepas saya membaca semua komen lah, overall lah, masyarakat rasa gembira dan yakin bahawa guru-guru dapat melahirkan generasi yang bermutu. Okay, at the same time, mereka juga berfikir Cikgu Gaya ni ada something special bonding with students. So, yang tu telah menarik perhatian masyarakat lah. Lagi satu, apa yang paling saya suka ialah masyarakat ambil peluang ini untuk berkongsi pula pengalaman yang mereka telah lalui dengan cikgu-cikgu mereka dan juga memberi pandangan masing-masing. Cikgu Gaya dia ada kelebihan di mana dia tidak membeza-bezakan murid Melayu, dia tidak bezakan, jadi murid itu dekat dengan dia, rapat dengan dia. So murid itu sendiri pun tidak menganggap yang Cikgu Gaya ini berlainan agama, berlainan bangsa. Cikgu Gaya memang mudah disayangi oleh semua murid dia sebab sikap dia yang peramah, mesra dan penyayang tu menyebabkan semua murid memang sayang pada dia, meminati dia.
Saya berharaplah anak bangsa ni dapat hidup bersatu padu tanpa sebarang pertumbungan budaya lah. So what we can do is generasi muda ni perlu dimaklumkan tentang kepentingan perpaduan sosial, pendamaian, sebab murid-murid ini, pelajar-pelajar inilah pemimpin masa depan. As a warga pendidik, kita seharusnya lah bekerjasama dalam melahirkan insan yang berfikiran secara terbuka dan juga saling memahami antara satu sama lain. Ilmu tanpa sempadan, kasih sayang tanpa batasan. Walaupun berbeza bangsa dan agama, Cikgu Gayatri menjadi simbolik perpaduan yang harus dicontohi semua sebagai sebuah keluarga Malaysia yang teguh bersama. Selamat Hari Kebangsaan, keluarga Malaysia teguh bersama. Ruang makan di residensi ini boleh menempatkan sejumlah 24 orang tetamu dalam satu masa. Menerima kehadiran tetamu dari dalam dan luar negara, Tunku Abdul Rahman Putra juga mengadakan jamuan rasmi negara di sini. Mungkin ramai yang tidak mengetahui, menu kari kepala ikan dan beef roast with Yorkshire pudding menjadi menu hidangan kegemaran Tunku. Kaum Baba dan Nyonya merupakan kaum Cina dalam kumpulan etnik peranakan yang menetap di Melaka dan Pulau Pinang. Bukan sahaja memiliki keunikan adat serta budayanya, malah sajian masakan kaum Baba dan Nyonya juga berbeza daripada kaum Cina yang sedia ada. Dondang Sayang alunan indah menjadi irama tradisi Melaka. Nona bawakan Nyonya Jenny Chua, resepi ayam pongteh dikongsi bersama. Malaysia terdiri daripada 3 kaum utama, Melayu, Cina dan India. Namun masih banyak lagi kaum lain yang tetap mengekalkan adat dan budaya masing-masing, antaranya kaum Baba Nyonya. Jenny Chua berusia 79 tahun, masih berpegang dengan adat dan budaya kaum Baba Nyonya. Kepakarannya dalam bidang masakan memang tidak dapat disangkal lagi. Budak-budak main capteh di tepi rumah, di kebun bunga. Nyari belajar masak pongteh, lauk pusaka Baba Nyonya. Bahan-bahan untuk memasak ayam pongteh adalah bawang putih, bawang merah, ayam, pes kacang soya atau tauco, kicap manis, cendawan dan ubi kentang. Nyari kita belajar masak pongteh. Jadi saya tuang minyak sikit. Taruh minyak. Masuk ini bawang putih. Masuk bawang putih. Kita gorengkan dia, kasih ambil bau sikit. Dan masuk itu bawang merah, bawang kecil. Ini taruh ni bawang kecil. Dan semua mesti mau blend. Masak kacau dia sampai dia bau wangi sekali tau. Nak bau wangi. Habis ni tauco. Kita pakai tauco sikit. Pakai dekat separuh lah. Pakai ni masak sikit, kita pakai 2 sudu. Kacau pes kacang soya bersama bahan tumis tadi sehingga masak. Kita taruh daging.
ini makan bila masak, sumpah ni. Bila makan sama roti, wah sedap. Habis kalau ada itu sambal belacan, kalau taruh, wah sedap sekali makan ni. Ini mushroom. Ni kita taruh mushroom lagi. Garam. Mushroom kita taruh, habis nanti taruh ubi gantang. Kita taruh ubi gantang ni, kita taruh ini ya, ubi gantang. Masuk ubi gantang, habis nanti kita taruhkan garam sikit. Ini taruhkan garam, ini garam. Ini seasonnya yang ini. Taruh sikit. Habis kita taruh air. Kita tekun kasih yang ini dah. Air boleh ditambah mengikut kepekatan yang diingini. Kemudian, masukkan kicap manis untuk menyedapkan rasa masakan. Ambil tunggu sampai dia masak lah. Macam ni ya. Ambil taruh gula sikit. Mau taruh lebih, taruh siapa suka gula, taruh gula lebih. Selain cendawan dan ubi kentang, sayur-sayuran lain seperti terung dan lobak merah juga boleh digunakan untuk memasak hidangan ini mengikut selera masing-masing. Saya kasih daun ubi kentang sudah masak, ini ada cabai, angkat taruh kat periknya mangkuk. Ini Jenny punya resepi ayam putih. Selamat cubalah. Resepi tradisi Baba Nyonya yang mudah, cepat dan enak ini boleh dicuba sebagai hidangan untuk seisi keluarga. Saban minggu, pelbagai lokasi menarik dari serata dunia menjadi perkongsian Nona buat semua penonton. Istimewa menjelang Hari Kebangsaan ini, kami bawakan keindahan destinasi percutian yang menarik di Malaysia. Bagi anda yang ingin merasai suasana kampung dengan pelbagai aktiviti menarik, Kampung Agong yang terletak di penaga Pulau Pinang pasti dapat mengimbau nostalgia sewaktu kecil. Ikuti perkongsiannya dalam segmen Sana Sini. Lari daripada kesibukan kota. Menikmati suasana kampung dengan keindahan rumah tradisional di era 80-an. Dengan pemandangan saujana mata memandang, homestay Kampung Agong Baka Kapur Pulau Pinang menjadi destinasi nostalgia. Lokasi yang syarat dengan keindahan desa ini pastinya dapat membawa semula kenangan lama 4 dekad lalu. Mengimbau kembali memori waktu itu, perpaduan menjadi salah satu nilai yang penting dalam penyatuan pelbagai kaum dan bangsa. Semangat cintakan tanah air menjadi lambang kekuatan masyarakat untuk hidup secara harmoni. Meskipun generasi hari ini hampir tidak lagi dapat merasai memori berharga itu, Kampung Agong umpama pintu masuk buat mereka yang mahu menjejak dan mengenal suasana desa yang semakin dilupakan. Dengan keluasan 3 ekar, kampung ini diberi nama sempena pengasas kebun kelapanya yang dikenali dengan panggilan Agong. Kawasan kampung dah tak ada dah. So pihak pengurusan dia orang cetus idea nak bagi orang generasi akan datang untuk kenal apa itu kampung, macam mana suasana kampung, macam mana kehidupan di kampung lah di dalam kawasan Bandang. Salah seorang kami punya pengurusan ni dia memang dah terbiasa dengan dalam suasana kampung. Dia cuba nak kekalkan rumah-rumah lama, lepas tu aktiviti apa yang orang kampung buat dulu. Serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Begitulah yang dapat diibaratkan semangat perpaduan berbilang bangsa yang diterapkan sejak dahulu.
Biarpun berbeza kepercayaan, latar belakang dan budaya, masing-masing meraihkan perbezaan dan saling bermuafakat. Selain mahu menggambarkan erti persahabatan dan semangat masyarakat zaman dahulu, kampung ini juga menawarkan taman-taman yang indah buat pengunjung. Yang diketengahkan dalam kampung ni dia lebih kepada nak bagi pendidikan kepada masyarakat. Selalu orang tahu main Sekampung Agong ni dia orang akan famous dengan ayam dengan itik. Persahabatan antara ayam dan itik walaupun dia berbeza jenis tapi dia orang akrab kan. Kampung Agong ni dia ada 3 taman tu. Untuk taman pertama ni dia lebih fokus kepada kawasan pondok di mana orang nak rehat. Dekat kawasan pertama ni dia ada pondok-pondok kecil, orang boleh beli makan, dia orang boleh bersantai dengan keluarga depa dekat pondok tu lah. Lepas tu kat Taman 2, setengah orang dia nak main tengok macam mana, nak tahu macam mana suasana kebun kelapa. Taman 2 ni banyak tempat-tempat kami tanam pokok-pokok lah. Pokok kat situ ada pokok kelapa, pokok betik, pokok durian Belanda, semua ada kat situ. Dia orang boleh kenal pokok-pokok daripada situ. Kadang orang ni dia orang tak pernah tengok pokok beras macam pokok padi tu macam mana. Dia orang mai sini, daripada sini dia pun boleh tengok dengan secara dekat macam mana pokok padi lah. Panorama yang menghijau dan memukau di taman ketiga ini istimewa buat pengunjung merakam foto kenangan di 15 lokasi sarang burung yang pastinya mencuri tumpuan. Menggabungkan konsep tradisional dengan sedikit sentuhan Bali, tidak hairanlah ia mampu memberi keterujaan buat mereka yang datang bertandang. Sini yang paling famous kalau orang main sini, dia orang akan ambil gambar dekat sarang burung besar tu lah. Jadi sarang burung besar tu salah satu tarikan utama. Dan dia juga adalah tarikan yang pertama sekali ada kat Kampung Agong. Sebelum ada prop-prop lain lah. Kehidupan zaman nenek moyang dahulu tidak wajar dilupakan. Kepelbagaian aktiviti boleh dilakukan di kampung ini dan mampu menerbitkan rasa kecintaan serta keharmonian dalam kalangan masyarakat. Corak amalan hidup zaman itu juga dapat dihayati pengunjung yang datang ke sini. Setiap aktiviti yang disediakan memberi pengalaman baru kepada golongan muda untuk menikmati suasana kehidupan kampung. Kampung ni bukan sahaja terkenal dengan pemandangan yang indah, tetapi pelbagai aktiviti menarik juga boleh dilakukan di sini. Contohnya dengan menaiki basikal ni. Mesti lama kan tak naik basikal. Dah, jom saya bawa ronda kampung ni. Peluang menghayati kehidupan zaman dahulu yang kini telah melalui pelbagai era transformasi harus ditimba sebagai ilmu pengetahuan dan panduan berguna untuk kita tahu asal-usul dan jati diri masing-masing. Kampung Agong bukan sahaja menarik minat pengunjung tempatan, tetapi lokasi ini turut mencuri perhatian pelancong dari luar negara. Betul ada setengah juga yang guest ni yang diorang datang, diorang nak berkuda. Dekat sini pun ada juga aktiviti berkuda lah. Macam buat masa sekarang kan memang ada berkuda dekat sini, diorang naik atas kuda dan akan ada orang yang tolong bawa lah. Kami punya perancangan akan datang. Kami bercadang untuk bangunkan lagi lah tempat ni. Jadi salah satu tempat untuk kita jana pendapatan untuk masyarakat setempat lah. Maksudnya bila ada tempat macam ni kita akan bangunkan lagi, kita akan tambah bahagian-bahagian yang lain lah. Lepas tu secara tak langsung dapat menarik pengunjung datang. Lepas tu dapat menjana juga pendapatan kepada penduduk setempat. Dalam era manusia kini dilingkari dengan kepesatan dan kecanggihan teknologi, amat penting bagi generasi muda untuk mempelajari dan menghayati sejarah lampau demi memupuk semangat patriotik dan cintakan negara. Yang lama dikelek, yang baharu didukung. Inilah semangat dan nilai murni yang diharapkan demi kesejahteraan bersama. Kalau anda rindukan suasana kampung, inilah tempatnya. Beroperasi setiap hari dari jam 9 pagi hingga 6 petang, Homestay Kampung Agong menjanjikan pengalaman yang menarik dan berharga.
I am nothing without my country and my fellow Malayans. Itulah baik-baik kata yang diungkapkan Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra yang sentiasa mengutamakan negara dan rakyatnya. Menghembuskan nafas terakhir pada 6 Disember 1990, perjuangan almarhum Tunku akan sentiasa dikenang setiap anak bangsa. Biarpun berlainan bangsa, agama dan budaya, seluruh rakyat Malaysia mesti menghormati antara satu sama lain dan sentiasa bertoleransi sebagai sebuah keluarga yang harmonis. Jadilah keluarga Malaysia teguh bersama. Nona melabuhkan tiranya minggu ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada pihak Arkib Negara dan Memorial Tunku Abdul Rahman Putra kerana sudi menerima kunjungan Nona minggu ini. Seperti biasa, layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Pastikan temu janji anda bersama kami lagi di minggu hadapan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-65 buat seluruh rakyat Malaysia. Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum. Hai, saya Kakak Azra. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada semua penonton Nona TV3. Kita seharusnya perlu mengambil ruang dan peluang untuk lebih mengenali dan juga mengerti erti sebenar kemerdekaan kepada negara kita agar kita dapat memupuk rasa cinta kepada negara kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat kebangsaan. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut Hari Merdeka. Merdeka! Hai, saya Mas Ida Yusri Busatu ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan untuk Nona di TV3. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu